Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya, alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama pada pagi ini. Dan syukur kita tidak terhingga terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tak boleh nafikan. Bangun di awal pagi, alhamdulillah, nyawa dia ada lagi. Nyawa belum di hujung tanduk, alhamdulillah. Dan bangun di awal pagi, kita ada fajar, alhamdulillah, cahaya, kota baru terang hari ini, dah 2-3 hari terang. Atuk pun boleh potong rumput. Boleh potong rumput. Noli, Assalamualaikum dan semoga semua sihat-sihat. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi dengan Atuk. Jadi kita mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Nikmat mata, masih lagi dapat melihat pokok yang berdaun hijau. Dapat melihat langit berwarna biru kebiruan. Allahu Akbar, banyaknya nikmat Allah beri. Dapat mendengar suara-suara daripada isteri tersayang, suami tersayang. Gelak ketawa, tangisan anak-anak, cucu-cucu. Alhamdulillah, besarnya nikmat pendengaran. Dan alhamdulillah, mulut pun boleh makan lagi. Nasi satu bungkus seronok. Nasi, hari inilah Atuk makan nasi pagi ikan kering. Gulai ikan kering. Gulai lengkuas ikan kering. Seronok pagi ni. Ikan kering, sedap. Alhamdulillah. Nikmat banyak. Dan hari ini masih lagi boleh bercakap dengan anak cucu Atuk, menantu Atuk, rakan-rakan sahabat. Sedikit sebanyak ilmu yang Atuk ada, pengalaman yang Atuk ada, kita kongsi-kongsikan. Apa yang penting, semoga semua kita ini mendapat rahmat daripada Allah SWT dan kita akan masuk syurga. Amin. Lina, salam. Waalaikumsalam. Apa khabar Lina? Itulah. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Apa tajuk kita hari ini? Kenapa anak kita membantah? Kenapa anak-anak sekarang suka membantah? Suka melawan? Tak dengar orang kata. Bukan tak dengar, telinga dia dengar. Tapi tidak hiraukan. Ini merupakan satu fenomena baru dalam masyarakat sekarang. Itu sebenarnya satu perkara yang berat. Yang terpaksa dipikul oleh ibu bapa. Ibu bapa. Kenapa anak kita jadi nakal, jadi tidak dengar, suka membantah. Ini adalah satu persoalan yang besar yang kita perlu rungkaikan, selesaikan supaya tidak terbawa di masa anak-anak kita zaman dewasa. Siapa tak sayang anak? Semua orang sayang anak. Siapa tak sayang cucu? Lagi sayang. Lagi sayang. Rasulullah, anak Rasulullah tidak pernah naik atas tengkuk ni. Tapi cucu Rasulullah masa sujud naik atas tengkuk ni. Itulah orang yang tak ada cucu, dia tak rasa kasih sayang Atuk kepada cucunya. Begitu hebat, luar biasa. Dan Rasulullah begitulah. Anak Rasulullah tidak pernah ada satu nas yang anaknya pernah merangkak atas belakang, tak ada. Ya Wan, salam Tok. Salam. Alhamdulillah Tok sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Mengaku sihat. Mengaku. Terima kasih. You are sending a rose. Terima kasih rakan-rakan sahabat semua. Siapa tak sayang anak? Semua orang sayang anak. Bahkan bukan manusia pun sayang anak. Bukan manusia. Pokok pun sayang anak dia. Cuba tengok. Kalau buahnya gugur diumbi kan, anaknya tu naik. Bukankah anak daripada benih pokok itu dinaungi? Anak itu dinaungi oleh ibunya, pokoknya daripada panas. Begitu juga haiwan. Sayang kepada anaknya. Dia jangan sentuh ibu harimau. Ataupun kalau di sini ibu mangki. Ibu mangki. Jangan dekat dengan dia. Kalau cuba nak sentuh anak dia, habislah kau. Dia protect, serang habis-habisan. Itu pokok dengan haiwan. Apalagi manusia. Betul tuan. Nakal kadang-kadang bakar darah tetap sayang. Itu yang kita nak bincang hari ni, Puan Cik Wan. Puan Cik Wan. Kita bincang hari ni. Kenapa anak-anak sekarang? Apa kelemahannya? Mungkin kelemahan ilmu ibu bapa.
Mungkin. Mungkin ada sedikit keras pedal. Keras pedal. Atau mungkin persekitaran. Mungkin persekitaran. Atau mungkin dalam sesuatu yang lain yang kurang. Sebab dari segi kasih sayang. Kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak memang tidak ada tolak bandingnya. Tidak ada tolak bandingnya. Tapi mungkin kerana kepercayaan. Zaman jahiliah dulu membunuh anak perempuan itu kepercayaan. Sayang tetap sayang. Bagaimana satu ketika Saidina Umar. Rasulullah bertanya Saidina Umar, "Ya Saidina Umar, bolehkah kau ceritakan satu cerita yang membuatkan aku sedih?" Aku sedih. Saidina Umar kata, "Ya Rasulullah, aku pernah menggali lubang." "Salam hadir ya Haji." "Waalaikumsalam tak apa." "Aku pernah membawa anak perempuanku menggali lubang. Dan semasa pasir mengena jubahku, bajuku, anakku buang pasir-pasir tu. Anakku tak sedar yang aku gali lubang itu untuk kambusnya, untuk membunuhnya." Rasulullah sedih. Sebab selepas aku gali lubang itu, aku masukkan anak aku. Ini Saidina Umar ni, cerita Saidina Umar. Aku masukkan anak aku dan aku tembus dengan tanah, maka matilah hidup-hidup anakku. Itulah aku zaman jahiliah ya Rasulullah. Rasulullah menangis. Mendengar cerita Umar. Mendengar cerita Umar. Jadi begitulah. Walaupun jahiliah pun dia sebenarnya sayang kepada anak dia, tapi kerana kepercayaan. Kepercayaan. Dulu tok nenek tak kerja. Manakala cucu pula tak sibuk, maka mudah boleh jumpa. Boleh jadi. Boleh jadi. Salam hadir. Salah. Tajuk kita hari ini, kenapa akhir-akhir ini anak-anak sudah tidak mempedulikan ibu bapa, tidak dengar ajaran bapa, tidak dengar teguran bapa. Dan mungkin juga kata Wan, masanya tidak cukup. Boleh jadi. Boleh jadi juga. Boleh jadi. Sebab kedua-dua ibu bapa bekerja. Tapi bagi ibu bapa yang cukup dengan pendapatan, suami isteri cukup mewah, boleh ambil orang gaji, boleh ambil driver, boleh ambil tukang kebun. Tapi anak juga tak dengar kata. Anak juga nak keluar juga. Anak juga jadi nakal juga. Yang lebih teruk jadi tak elok. Perangai tak elok, pergi disko dan sebagainya. Allahu Akbar. Boleh jadi juga. Jadi bermakna bukan faktor kewangan di situ. Bukan faktor kewangan. Anak bawa kereta sport, hayung sana, hayung sini. Dan ada yang mabuk. Allahu Akbar. Itu bermakna bukan masalah kewangan. Amin. Amin. Pelet murah. Ya. Assalamualaikum Tok. Tak jemu-jemu bagi ilmu. Agama mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu nak pergi Penang. Tak jadi-jadi lagi. InsyaAllah. 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 Jadi kenapa anak-anak sekarang tak dengar ibu bapa? Tak semua. Betul. Tak semua. Tapi ada. Masih ada. Masih ada. Mati itu pasti, Fira. Assalamualaikum Tok. Seriau. Fira sebut mati memang seriau. Berdiri bulu romo. Memang mati itu pasti. Tok sihat. Alhamdulillah. Tok doakan Fira juga sihat. Kenapa anak-anak sekarang tak begitu mendengar nasihat ibu bapa? Dan yang paling menjedihkan, anak-anak mulai lebih mendengar pendapat kawan-kawan daripada ibu bapa. Itu dah teruk tu. Dah teruk. Itu dah teruk. Semua muafakat. Muafakat nasional. Tajuk kita hari ini ialah kenapa. Ada siapa yang boleh tambah? Sebelum Atuk pergi kepada poin-poin kita, kenapa anak-anak sekarang tidak peduli sangat pendapat ibu bapa, tidak dengar sangat. Walaupun tidak semua, tapi ada banyak kita dengar. Mungkin kerana kaedah mendidik, mungkin kerana tak cukup masa, mungkin kerana tak cukup wang, mungkin kerana lebih wang, mungkin kerana lebih mewah, mungkin kerana terlampau selesa. Kalau anak 4, rumah ada bilik 6. Seorang dapat 1 bilik. Balik saja terus masuk bilik, tak jumpa-jumpa dah. Tunggu-tunggu keluar makan, lepas makan masuk bilik pula. Jadi macam mana kata tak ada masa? Masa ada, tapi dikurung dalam bilik. Dikurung. Osman. Ya, Osman. Kerana anak-anak zaman law ni dengar nasihat ibu bapa tapi ikut ibu bapa. Dengar nasihat ibu bapa tapi ikut ibu bapa. Wow. Oh, ini lain macam ni. Lain macam. Macam cikgu kata. Jangan ikut apa yang aku buat tapi ikut apa yang aku kata. Jadi cikgu
dia kencing berdiri, anak-anak murid kencing berlari lah. Osman. Ya, Pak Ciwan. Mungkin juga kerana anak ayah kurang bersama anak-anak. Ini soal waktu. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga kurang bersama. Tetapi itu tidak merupakan satu faktor yang mutlak. Ada juga di kampung ni, kampung atuk ni. Mak bapak kerja petani. Dua-dua ada kat rumah. Tapi anak tunggal langgar. Anak tunggal langgar. Itu juga berlaku. Maknanya tidak mutlak faktor kurang masa itu tidak bersama anak-anak. Sebab lepas dia pergi bendah, dia balik ke rumah. Pagi dia hantar anak sekolah. Tengah hari ambil anak sekolah dengan motor. Duduk kat rumah. Tapi anak tak menjadi juga. Kurang menjadi. Bukan tak nak menjadi lah. Kurang menjadi. Ini juga satu faktor yang kita harus ambil kira. So, jadi apa faktor sebenarnya? Ini yang kita nak kongsi hari ini. Apa faktor sebenarnya? Bagi orang ada wang yang banyak, masih ada anak-anaknya bermasalah. Bagi orang tak ada wang, ada masa banyak, masih ada bermasalah dalam mendidik anak-anak. Masih ada. Tak dengar nasihat ibu bapa tapi ikut ibu bapa. Tok, tak baca. Oh, tidak. Oh, ya. Betul. Tak dengar nasihat ibu bapa tapi tak ikut ibu bapa. Tak dengar dan tak ikut. Betul Osman, betul. Tak dengar dan tak ikut. Kenapa dia tak dengar dan tak ikut? Itu persoalannya. Ibu bapa semestinya menegur. Macam kita kata, contoh, ibu ayam. Ibu ayam ni, kalau waktu nak hujan, dia akan panggil anak-anak dia yang jauh-jauh. Panggil. Masuk reban ataupun kalau waktu mulai hujan nak berintik, dia letak anak dia bawah kepak dia ni. Bawah dua-dua kepak dia ni, dia letak anak dia. Dia rela berhujan. Ibu ayam rela kena hujan. Asalkan anaknya tidak kesejukan. Itulah kasih sayang. Itu haiwan. Apalagi manusia kan. Ada ke ibu sanggup kena hujan? Asalkan anak tak basah? Ada. Ikut bapa tu tapi tak dengar ibu bapa. Ikut bapa tak dengar ibu bapa. Ada juga sesuatu yang berlaku itu kerana ibu bapa lambat memahami tingkah laku negatif dalam kalangan anak-anak. Ada juga. Sebagai contoh, anak itu agak nakal sikit. Tapi tidak dilarang kerana sayang. Jangan, setakat tu je. Ini juga akan membawa sesuatu yang lebih teruk apabila ada remaja dan dewasa nanti. Dia akan merasai bahawa apa yang dia buat itu betul. Tapi sebenarnya tidak betul. Tapi dia bermula daripada kanak-kanak lagi. Sebab kurang dilarang. Kurang ditegur dalam melakukan sesuatu yang abnormal, yang tidak sihat. Ataupun yang manners, tak ada manners. Akak kaki letak atas meja, tak dilarang. Contoh, macam tu. Masa anak kecil, ibu bapa bermati-matian minta anak berpuasa. Tapi ibu bapa tak endah, anak tak solat. Itu dalam soal ibadat. Osman, itu dalam soal ibadat. Itu pun satu faktor. Melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Benar sekali. Benar sekali. Benar sekali. Bayangkan telur ayam dan telur itik apabila diramkan dalam satu tempat yang sama, apabila menetas dua-dua ni, dia akan menjadi adik-beradik di bawah seekor ibu ayam. Ini perkara benar. Dan ibu ayam akan menjaga anak-anak itik itu dengan baik. Dengan baik. Dengan baik. Itu yang dikatakan melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Ada juga faktor di mana ibu bapa over sikit dalam menjaga anak-anak. Over sikit. Over macam mana? Silap sikit pukul. Silap sikit jekah. Jangan. Silap sikit jangan. Gerak sikit jangan. That is over. Sehingga anak tak faham apa salah dia. Anak tak sempat faham apa salah dia. Kurang explanation kepada anak-anak. Anak itu kecil 2 tahun, 3 tahun. Tapi penjelasan kena beri. Why he cannot do? Why he cannot do? Kena explain. Ada orang tak explain. Tak explain menyebabkan anak tu terpinga-pinga. Kenapa salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Dan dia repeat buat benda yang sama. Sebab dia tak tahu itu yang salah. Cuma ditegur oleh ibu bapa. Tegur itu bagus. Tetapi tanpa explanation. Menyebabkan anak itu tidak faham. Kerana dia ingat, oh buat ni mak marah. Buat ni mak marah. Bukan buat ni silap. Tapi buat ni mak marah. Buat ni bapak marah. Buat ni bapak marah. Kerana akhirnya sampai tua pun dia kata buat ni bapak marah. Sebenarnya buat tu tak ada manners, tak ada pekerti yang baik. Contohnya begitu.
Contoh begitu. Jadi explanation. Apabila marah, mesti ada explanation. Atau explain dulu, baru marah. Explain dulu. Lain kali jangan buat macam ni tau. Sebab benda ni silap. Benda ni orang tak lakukan. Benda ni macam ni, macam ni. Macam kita kata, bawa cawan. Bawa gelas. Bawa gelas. Satu pegang gelas, satu pegang handphone. Kalau you bawa dua-dua, mungkin salah satu akan jatuh dan akan rosak. Kalau jatuh handphone, rosak handphone. Kalau jatuh gelas, rosak gelas. Dan angkat satu-satu. Mengikut keupayaan kita. Itu kita contoh. Kita kena explain. Sebab itu, Atuk kata, jangan guna dua-dua tangan kalau nak berjalan jauh. Ambil satu-satu. Ataupun minta tolong orang lain tolong bawa. Macam tu. Oh, macam tu ke? Dia pun faham. Jadi itu juga merupakan faktor yang membuatkan anak tidak akan dengar cakap ibu bapa. Sebab ibu bapa ni over sikit. Over. Semua buat tak betul. Ni banyak kita dengar, semua buat tak betul. Semua buat tak betul. Ya, zaman material ni macam-macam berlaku. Hingga ada anak tahfiz. Dan ustaz pun boleh tumbang imam. Boleh, dulu pun tumbang. Dulu pun tumbang bro kan. Tapi tumbang juga sekarang pun. Kalau salah lorong. Salah lorong. Itulah sedih. Sepatutnya dah pergi kepada tahfiz ni. Allahu Akbar. Dia sudah berada di tahap yang cukup baik. Menjadi seorang Muslim yang cukup baik. Beriman sebagainya. Tapi itu semua ujian daripada Allah SWT. Kita terima dan redha je lah. Tapi kita sebagai seorang ibu bapa kena ikhtiar. Ikhtiar. Ada juga dalam keadaan tertentu, ibu bapa kurang beri perhatian. Kurang beri perhatian. Benda kecil je. Bila anak cuba bercakap, memberitahu sesuatu, dia buat tak dengar je. Dia buat tak dengar je. Ignorance. Ataupun expressionless reaction. Ataupun buat dengar tak dengar, muka buat tak tahu je. Jadi anak ni akan kecewa. Daripada umur 2 tahun, 3 tahun dia akan kecewa. Dia kecewa. Kalau ada anak nak cerita, ya okey. Atuk dengar ni. Okey, dia pun explain. Oh, that's good. Good. Yang bagus, yang buat yang bagus tu kita kena kata good lah. Kena puji. Oh, that's good. It is good. Tapi yang second one tu jangan buat dia. Adik jangan buat dia. Itu tak bagus. Oh, ya tak bagus. Buat yang ni. Jadi kita kena ada ekspresi muka kita. Kita willing to listen. Dan at the same time we give a answer kepada anak cucu kita. Ini juga kurang diberi perhatian. Ada juga. Tapi kalau ya Noliza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ibu-ibu muda ni kalau cuba beri perhatian dalam soal berinteraksi, ekspresi muka, dan elak daripada ignorance, sikap-sikap ignorance yang boleh menjejaskan emosi anak-anak. Itu kita kena jaga. Kadang-kadang kita jaga fizikal je. Kalau biji-biji gatal naik, terus pergi klinik. Pasal apa? Anak saya naik biji-biji gatal. Tapi kalau dari segi sikap pun semua tak nak berobat pula. Tak nak berubah. Sikap itu juga penting. Semoga semuanya dalam rahmat Allah. Amin. Terima kasih Noliza. Terima kasih kerana sudi jengak tu. Jadi itu di antara kenapa ibu bapa anak-anak sekarang kurang ataupun jarang atau ada yang tidak menghiraukan pendapat ibu bapa yang langsung. Tadi Atuk ada terbaca rakan-rakan kita menulis tadi ialah kita hanya memilih dalam soal ibadat. Sedangkan dua-dua wajib. Anak tak puasa marah, anak tak solat tak marah. Jadi bermakna kita tidak memberi pemahaman amalan wajib yang tak boleh tidak buat. Bahkan solat itu lebih afdal, lebih wajib, perlu dibuat dahulu. Sedangkan puasa itu kalau tak mampu boleh diganti. Solat tak boleh, kena buat juga. Tapi ada yang kata solat itu boleh diganti. Tapi sepatutnya tak boleh ganti, mesti buat. By hook or by crook, mesti buat. Ini kita kena bagi penjelasan kepada anak di bawah jagaan kita. Kena explain. Explanation itu penting. Apa kerja pun, dari segi teori cantik, tapi kalau explanation dia tidak jelas, maka endingnya koyak. Ending koyak. Kalau nak buat rumah, arkitek dah buat plan baik-baik, tapi arkitek tidak jelaskan. Walaupun sudah ada ukuran tinggi, rendah, panjang, lebar, dalam semua, tapi tidak bagi explanation yang detail. Kalau tiang, how big tiang, besi berapa batang, semua ini menyebabkan endingnya
koyaklah rumah itu. Jadi explanation penting. Mungkin akan dibuat oleh QS, quantity surveyor yang buat explanation mengenai how strong the pillars, mesti dibuat beam apa semua. Itu contoh. Jadi begitu juga dalam kita membina keluarga kita. Keluarga kita, di mana kita nak fokus? Pillarsnya di mana? Di material ke? Di hal-hal dunia ke? Hal-hal akhirat ke? Hal-hal kehidupan ke? Hal-hal pangkat ke? Hal-hal ibadat ke? Di mana fokus kita dalam mendidik anak-anak? Agar anak kita itu tidak akan lari daripada fokus menghormati ibu bapa. Kadang-kadang kesian anak-anak mendapat dosa kerana mengherdik ibu bapa, kerana berdurhaka kepada ibu bapa. Sebenarnya urutan anak-anak jadi durhaka kerana perbuatan ibu bapa. Ada kaitan. Ada kaitan. Tahu apa yang dimaksudkan dengan ajarlah anak mengikut zamannya. Itu pendapat Saidina Ali. Saidina Ali kata ajarlah kamu mengikut zaman anak kamu. Maknanya Saidina Ali ni kalau dia mengajar Hasan dan Husin, Hasan dan Husin dalam soal-soal pembentukan kepribadian yang tinggi, sehingga Hasan dan Husin tidak pernah mencaci, mencela dan bercakap buruk sebab dia tidak pernah diajar oleh atuknya Rasulullah dan juga bapanya Saidina Ali. Jadi semuanya sama juga kita. Kalau kita contoh, sekarang ini zaman ada handphone, gadget dan sebagainya. Itu adalah modern teknologi yang berkait rapat dengan pembelajaran dan hiburan. Dan juga games, hiburan. Jadi kita tak boleh tutup perubahan zaman ini agar anak kita jangan main game. Itu tak setuju. Sebab sebahagian daripada game itu, dia kena ada basic knowledge mengenai IT, Information of Technology. Kalau dia tak ada basic knowledge pasal Naji, maka jika diberi komputer, laptop, tag dan sebagainya, dia tak boleh buat. Tak boleh ni, tak boleh on, tak boleh open, tak boleh macam-macam, tak boleh iris. Tapi kita bermula dengan game. Sistem pembelajaran ini mesti melibatkan dengan emosi hiburan. Hiburan dengan game itu kena bersekali peringkat awal. Sebab itu education yang terbaik di kalangan anak-anak, termasuk dewasa pun, ialah bermain dan belajar. Bermain dan belajar. Sebab tak ada orang tak suka bermain. Semua orang suka. Tapi kalau dalam permainan itu ada pembelajaran, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi kalau dulu tak ada gadget, sekarang ada gadget, kita kena berikan, tapi kena kawal. Dulu pun kawal juga. Masa tu dulu, tarik pelepah kelapa ni. Duduk atas pelepah kelapa, 3 orang tarik. 2 orang tarik. Dulu. Tapi mak kata sebelum maghrib kena balik. Sama juga sekarang. Sekarang main gadget, okey, you kena stop. Pukul 7 kena stop. Jadi kawal itu sama. Dulu dengan sekarang kawal sama. Cuma jenis permainan je berbeza. Kalau dulu tak dengar kata kena pukul, adakah sekarang kena pukul? Tidak. Ini yang berbezanya. Berbezanya ialah tindakan. Tindakan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi tu. Pagi, hai Hindun. Serta sahabat syurga semua, amin. Semua maafkan saya. Tengah kerja tu, silakan. Dengarkan pelan-pelan. Jangan biarkan anak-anak kurang adab dengan ibu bapa. Benar sekali. Jangan biarkan kurang adab. Itu kita akan sambungkan lagi. Okey, sebelum kita meneruskan lebih jauh, kita seperti biasa, kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, umur kita, dan kita niat sedekahkan kepada Rasulullah SAW. Kita sayangi dan kasihi, kita mohon syafaat daripada Rasulullah dan juga kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri dan suami, kepada anak-anak, jiran-jiran, menantu, rakan-rakan, sahabat, kepada muslimi, muslimat, mukmini, mukminat, rakan-rakan di Quote of the Day bersama dengan Atuk. Setiap hari bersama Atuk. Ada sempat, ada tak sempat. Semoga mendapat pahala bacaan Al-Fatihah yang mempunyai 1000 hikmah daripada membaca Al-Fatihah ini. Maklumlah, Al-Fatihah ini bacaan wajib dalam solat. Dan solat itu adalah pilar kepada seseorang yang beragama Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, insya-Allah. Semoga
Al-Fatihah kita baca mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disampaikan kepada mereka yang telah kita sebutkan tadi. Amin. Jadi berhiburlah rakan-rakan kita yang tak sempat masuk pun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka, muslimin muslimat. Itulah. Ya Wan, sahabat saya sentiasa minggu akan membuat tazkirah dan adik-beradik di lain negeri melalui video call. Wow, cantik tu. Itulah yang terbaik. Video call family. Sekarang mudah komunikasi. Komunikasi boleh sampai berapa 100 orang kan? Sekali video call semua boleh dengar apa semua. It's bagus tu. It's very good. Patut amalkan. Kita buat. Kita pun sebab sekarang kita pun mungkin satu idea yang bagus. Kalau kita boleh cari sekali seminggu ke, kita buat video call kepada rakan-rakan kita, Google Call kan dia panggil. Boleh atuk buat kan, dan kita minta lah siapa yang nak masuk, boleh masuk, dan kita buat live. Semua orang boleh cakap, semua orang boleh dengar, jadi tak payah tarik-tarik macam ni. Itu juga idea yang bagus. Mungkin boleh buat sekali seminggu ke, untuk bicara satu tajuk-tajuk yang mudah, tajuk-tajuk yang ringan untuk kita belajar. Seperti itu tajuk hari ini. Tajuknya mudah. Kenapa anak-anak tidak dengar kata-kata ibu bapa sekarang? Tajuk mudah, tapi tajuk itu amat berat. Sebab dia melibatkan pendurhakaan kepada ibu bapa. Anak yang durhaka kepada ibu bapa akan dibalas di dunia lagi. Allahu Akbar. Menakutkan. Akan dibalas di dunia lagi. Dan di akhirat lagi kena. Dua kali kena. Sebab itulah Rasulullah kata, kalaulah ada orang yang perlu disujud selain daripada Allah, ialah ibu bapa. Ibu penting sekali. Ibu bapa perlu. Tak boleh cakap kasar, apalagi marah, tak boleh bergaduh, apalagi tak bertegur sapa, tak boleh ignore, tinggal dia begitu sahaja. Allahu Akbar. Berat ibu bapa ni. Berat tanggungan dijawab ibu bapa. Okey, berbalik kepada tajuk kita tadi. Ada yang berlaku, rakan-rakan kita kata kerana masa yang tak cukup. Tapi adakah dengan memberi masa yang cukup itu, maka membolehkan anak itu menjadi baik seperti yang kita kendaki? Ada juga yang berlaku di sebaliknya. Ada. Satu lagi, ada yang kata jika keuangan yang mencukupi, maka kita boleh memastikan anak-anak kita tu jadi baik, beriman dan sebagainya. Tapi ada juga orang kaya raya, anaknya hancur. Dan ada juga orang yang anaknya miskin, tapi anaknya sukses. 5 semua masuk universiti, semua doktor. Contoh, walaupun tidak semua. Ya, Pak Cik Wan. Adab pun sama tu. Dah semakin hilang. Kalau budak-budak dulu, lalu depan orang tua kena tunduk. Itu adab, sopan. Adab ni, dalam bahasa Arab dia panggil tasawuf. Dalam hukum fiqh, 3 hukum fiqh. 3 fardu ain. 3 fardu ain. Di antara salah satunya ialah tasawuf. Tasawuf ni adab. Belajar adab. Adab ni bukan sahaja belajar adab dalam hal ibadat, tapi dalam kehidupan pun kena ada adab. Adab kita. Paling kurang contoh yang kita selalu lakukan tapi kita tak rasa bahawasanya itu adab. Makan nasi dengan tangan kanan. Orang yang makan nasi tangan kiri tak ada adab. Itu contoh. Contoh. Jadi adab pun sama juga dengan ibadat-ibadat. Jadi kalau tak ada adab, maka pekerti juga akan hancur. Sekarang berlari di depan orang tua. Berlari-lari. Jadi kita kena buat teguran. Dan teguran itu jangan setakat halfway. Jangan berlari. Kan contoh. Jangan berlari. Kan dah bagi tahu jangan berlari depan orang. Anak itu dia tidak faham kenapa jangan berlari. Dia tidak faham. Kenapa jangan melintas depan orang solat? Dia tidak faham. Kalau setakat kita marah saja. So, kita kena ada sedikit explanation. Dan explanation itu pula tak boleh dalam keadaan marah. Bila kita marah, anak tak akan ready dengan komputer dalam kepala dia. Sebab dia dah reject dah. Kena marah, dia pun moncong. Marah. Itu kita kena jaga. Kita kena pastikan kita ada sedikit explanation. Dan kena panggil dalam bentuk kasih sayang. Hi baby, come baby.
Wah, cantiknya baju baby. Kalau kita panggil, mai datang sini, datang sini. Dia tak datang. Dia pergi dengan geng dia. Tapi dia kata, cantiknya baju baby. Wah, mana-mana atuk tengok. Atau mana mama tengok, mana papa tengok. Cantiknya. Dia datang dekat. Wah, cantiknya baju ni. Okey, lain kali jangan melintas orang tau. Melintas orang, nanti orang tengah bercakap. Explanation. Nak panggil dia itu jangan marah. Datang sini. Mari, lain kali jangan lintas tau. Oh, habis. Bila you marah, otak dia sudah reject apa you akan kata. Okey? Dan dia akan jadi seorang yang semakin degil, semakin degil. Ini yang perlu kita memahami dari segi emosi kanak-kanak. Bahkan orang tua pun sama juga. Isteri kita pun sama. Tak boleh tegur depan orang, tak boleh. Tak boleh. Kata tamu datang, lama dah duduk. Duduk berborak, air tak angkat. Janganlah marah. Pergilah buat air, dia cakap je ni. Tak boleh macam tu. Tak boleh, ya. Daga dah kita ni. Macam tu. Oh ya, ayah sekejap. Ada siap dah tu. Kan cantik macam tu. Mesti ada cara dia. Ada cara dia. Jadi setiap apa yang mannersnya tak betul, perlakuannya tak betul, mesti ada explanation. Itu atuk pesan. Untuk berkongsi. Mesti kena explain. Tak kira dia tu kecil ke, baby ke, kena explain. Baby, kenapa dia? Jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Nanti nangis. Kalau lapar nangis. Kalau kena explain. Nanti ramai susah orang. Sebab explanation itu akan memberi ekspresi muka. Akan buatkan minda dia. Sama ada melekat atau tidak. CPU dia tu. Berjalan atau tidak. CPU dia banyak kosong lagi. Tapi di reject. Reject oleh fakta. Sehingga ada yang kata, alah kalau ayah tak nak dengar, dia tak ada kerja lain. Marah aja. Ada yang kata macam tu. Jadi anak-anak yang durhaka kepada kedua ibu bapa, anak-anak yang durhaka kepada bapa, ini yang kita nak elakkan. Tapi sedihlah kalau dia durhaka kerana perbuatan ibu bapa. Jangan salahkan anak-anak. Anak-anak durhaka, anak-anak terjadi durhaka kerana perbuatan ibu bapa. Banyak sebab. Institusi keluarga rosak dari awal, terutamanya perkelahian ibu bapa boleh mewarisi perkemanan anak. Betul? Betul kan? Sebab itu ibu bapa dilarang bercakap kasar suami isteri di hadapan anak-anak. Tetapi mestilah perbanyakkan tunjuk kasih sayang suami dan isteri depan anak-anak. Moncong-moncong lah. Tapi jangan moncong di luar depan anak-anak. Kasih sayang, tunjuk apa semuanya. Kena jaga. Jadi apa pun bermula daripada ibu bapa. Bermula ibu bapa. Anak-anak ni dia copy paste daripada ibu bapa. 99%. Dia copy paste. Idola dia bapa dia. Ataupun mak dia. Either one. Atau dua-dua sekali. Idola dia. Dia tak kira orang lain, Dustan kamu, dia tak kira. Idola dia bapak dia. Sebab itu dia begitu rindu kalau bapak dia lambat balik. Begitu rindu kepada mama dia kalau lambat balik dan sebagainya. Dan kalau malam tak boleh tidur dengan mama dia, dia tak lelap tidur. Itulah idola dia. Yang kita harus fikirkan. Tapi kenapa? Dalam keadaan begitu pun, masih ada anak-anak yang tidak menghormati, tidak dengar kata, engkar, melawan dan sebagainya kepada kedua ibu bapa. Ini kita perlu. Pertama sekali, kita akan pergi kepada kenapa anak-anak ini begitu mulai merasa renggang dengan ibu bapa. Satu lagi, cara bergurau yang tak betul. Bergurau tu bagus. Make people happy each other. We touch our body, our kid body together. Tapi kalau mengejek, merendah-rendah anak-anak, itu tak bagus. Mengejek. Alah, kau bukan yang pandai sangat. Alah, selalu fail je. Alah, jangan buatlah. Kau tak boleh buat. Ini perkataan yang tak patut keluar daripada ibu bapa. Sepatutnya dia kata, you can do it. Saya boleh buat. You can try. Ini bagus ni. Hebatnya. Oh, you dah try dah. Dah boleh buat dah ni. Walaupun hanya 1% baru dia buat. Tapi at least dia coba. Sebab coba itu ialah satu kekuatan yang luar biasa bagi anak-anak. Ini juga di antara perkara yang boleh menjejaskan respect anak-anak kepada ibu bapa. Cara kita berkomunikasi dengan anak-anak. Itu penting. Penting. Kena banyak memuji. Tapi jangan over memuji. Over pun tak boleh juga. Ya Wan, bagaimana Luqman Hakim mendidik anak-anak tu? Itulah. Kita kena ambil contoh. Tapi kita kena sesuaikan zaman kita pula. Zaman ada gadget sebagainya. Kadang-kadang atuk pun main game dengan cucu. Lawan dia. Atuk pun kalah. Tapi kadang atuk menang. Atuk menang dia nangis. Macam tu lah. Kena marah kat nenek. Alah atuk pun. Bagilah cucu menang. Itu panggil nenek. So bagi pula. Mana boleh. Kita main penat-penat. Kita nak menang. Atuk pun lain macam. Lawan. Nangis. Race kereta. Tapi kalau race kereta
Cucu saya menang. Dia kata, kita main tapi tidak lama lah. Main, lepas main apa semua. Okey, nampak dia seronok nak main lagi. Okey, kita sambung besok, sambung petang ni. Sekarang kita pergi buat ni. Sekarang kita pergi makan. Sekarang kita pergi mandi. Sekarang kita baca buku. Sekarang kita jalan-jalan kat luar. Jadi kita change supaya dia tidak taksub kepada suatu game. Kita kena break. Jangan tak break. Nah, kena break. Alah, tak puas lagi ni. Tak apa, benda ni boleh sambung. Boleh sambung. Hebat main ni. Kita tak nak supaya dia terjebak. Tapi dari segi kecekapan otak dia dengan jari bermain game itu. Itu harus kita latih. Sebab dia melibatkan dalam kecekapan komputer besok. Bila dia bekerja, keyboard. Dia bekerja, otak. Vocabulary apa semua mesti keluar. Do's and don'ts dalam semua kerja akan berkait rapat dengan perkara itu. Semasa belajar di universiti dan sebagainya. Atau di sekolah pun sudah mulai mengenal. Mungkin tidak lama lagi. Semua anak-anak tak bawa beg dah. Semua bawa tag. Pergi sekolah bawa tag satu. Tag satu buat tag, everything ada dalam tag. Sekarang pun sebenarnya banyak dalam tag dah. Dalam tag ada banyak. Tak payah buat buku, tak payah buat bag. Seorang pergi bawa tag je. Sampai di sekolah buka. Balik sekolah tengok. Dan benda tu boleh online. Satu. Dan benda tu boleh masuk aplikasi. Masuk sistem. Ada kerja rumah apa semua. Semua negara luar dah buat dah benda ni. Kita pun dah boleh buat dah. Bukan tak boleh buat daripada. Dan banyak pun dah bagi notebook free apa semua kan. Ya, Noliza, ibu bapa pun tegur anak biar penuh kasih sayang. Dalam menegur ada motivasi buat anak-anak. Benar sekali. Benar sekali. Dalam membetulkan kesilapan, mesti dalam berbentuk motivasi. Motivasi. Kena sebut contoh. Atuk bagi contoh. Kata, orang yang baik, anak yang baik, selepas dia minum, dia angkat cawan dia sendiri, letak dalam sink. Dan yang lebih baik ialah dia cuci cawan dia yang dia minum. That's how you suruh budak buat. Tetapi dengan cara menunjukkan attitude yang betul, cara yang betul dan sebagainya. Jadi itulah, jangan berendah-rendah dan mengejek-ngejek anak-anak kita, supaya anak kita tidak kecil hati di atas apa teguran yang kita buat. Satu perkara lagi yang tidak secara langsung yang dilakukan oleh ibu bapa ialah tak sempat anak explain, dia dah potong jalan. Kemudian guessing, banyak guess. Itulah, kau dah buat macam ni kan? Kau dah buat macam ni kan? Itu memang tak patut lah. Tak boleh guess. Persepsi tak boleh. Memang tu dah kata dah. Ataupun memang bapak dah kata dah. Memang dah kata dah. You dah perangai macam ni. Habis. Dengar dia explain, panggil. Panggil dia explain, duduk. Duduk. Mesti the right time, the right place dia explain. Kenapa jadi macam ni? Okey, cerita. Kita tak marah. Kita tak marah. Kita nak tahu solusi sebenar. Sebab kita sayang abang. Kita sayang adik. Kita sayang angah. Kita nak pastikan anak buah angah buah yang terbaik. Dan kalau tak betul, baiki kan. Bukan. Silap boleh baiki, kata. Macam tu. Kita kena explain. Ya, Noliza, anak-anak saya siap makan minum. Dia akan basuh untuk meringankan kerja rumah. Itu yang terbaik. Itu yang baik. Jadi kita kena jaga dalam guessing, dalam agak-agak sebelum dengarkan dulu. Sebab itu untuk menjadi ibu bapa yang baik ialah jadi seorang yang pendengar yang baik. Be a good listener. Jadi pendengar yang baik itu penting. Pendengar, you dengar dulu sampai habis, because you ibu bapa ni you hakim. You hakim dan you juga pengguam bela. You juga pengguam cara. You juga hakim. 3 dalam 1. You kena dengar. Dan you juga autokratik. You juga demokrasi. You boleh guna semua tu. Jadi, sebelum mendengar semua maklumat berhujah. Jangan buat keputusan. Ya. Kadang-kadang abang tak buat silap. Adik menangis je kau terus marah abang. Kenapa adik menangis tu? Abang ni tak boleh jaga adik ke? You tak tahu perangai adik buat macam mana. Kesilapan adik buat. Tanpa ditegur. Tok Lid. Salam. Semoga diberkati Allah. Amin. Juga dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih Tok Lid Blues. Kerana sudi Jumaat Atuk hari ini. Tajuk kita hari ini. Kenapa anak-anak masih ada yang akhir-akhir ini tidak dengar cakap ibu bapa. Sampai kepada peringkat mendurhaka kepada ibu bapa. Ini kita kena jaga. Ya, ini kita jaga dan kita perhalusikan apa yang perkara-perkara yang membiarkan. Ada juga kerenggangan antara ibu bapa ini disebabkan oleh ibu bapa yang perfectionist. Mesti perfect. Tak perfect tak boleh. Ini semula jadi.
Ibu bapa kena tengoklah kesian budak-budak. Mesti perfect. Kalau nak letak alas meja tu mesti angle by angle. Allahu Akbar. Perfectionist. Kalau cuci tu mesti 3 kali basuh. 3 kali siram. Lap lagi. Perfectionist. Perfectionist. Ya, jangan jadi sampai cerewet. Cerewet. Banyak komplain. Ibu bapa yang banyak komplain. Dan apabila nampak je tak kena, itu yang di voice out kan. Ini perlu dielakkan. Nampak je tak kena, okey, bambu. Nampak je tak kena, fire. Nampak je tak kena, tak boleh. Tak kena itu. Sebab hidup ni adalah pembelajaran. Hidup ini adalah ujian keseluruhan. Dan dalam ujian itu adalah proses pembelajaran. Untuk menjadi lebih baik. Tak ada orang lahir tu dah pandai berjalan, pandai berlari, pandai main bola, pandai main tu, pandai sekolah. Jadi tak ada. Dia mesti proses pembelajaran dia. Ada kebolehan itu bertahap-tahap. Tahap merangkak, tahap berlari, tahap berenang, tahap macam-macam. Jadi kita juga mesti faham mengenai situasi ini. Jangan cerewet, jangan komplain. Jangan terlalu banyak lihat salah saja terus bambu. Tak boleh. You dengar dulu. Kadang-kadang you nampak je mistake, sebenarnya bukan mistake. Kadang-kadang you nampak saja dia buat mistake, sebenarnya from the beginning dia sudah buat mistake. Ataupun dia dah coba buat tidak mistake, tapi terjadi juga mistake. Ya, Nurliza, anak sulung buka bercerita, tak kira lah cerita tentang kawan atau lain-lain. Saya dan suami dengar dengan setiap. Memang itu bagus. Dengar baik-baik. Sekarang, ya Wan, sekarang nama anak orang Islam tak kat Malaysia lebih dari orang Arab kerana mahu anaknya soleh. Tapi nama juga penting. Sebab di akhirat nanti nama itu akan dipanggil tau. Siapa yang nama Muhammad, apabila sebut nama Muhammad, maka dia mendapat syafaat. Siapa yang namanya anaknya Fatimah, maka Fatimah akan memanggil orang itu. Di akhirat nanti. Itulah nama-nama ahli syurga ini penting. Dia ada sebab musabab. Dia ada link. Dia ada link. Bukan saja-saja tak ada. Macam Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim akan senyum tengok. Wah, Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Musa akan tengok. Ini nama-nama Nabi ini. Nama-nama yang tersebut tercatat di Lauh Mahfuz dalam Al-Quran. Dan sudah tentu akan mendapat tempat di pada mahsyar nanti. Wan. Main. Nama-nama ni penting. Sebab itulah agak rugi orang tak ada nama Muhammad ni. Tak kira lah Muhammad ke, Mat ke, Mamat ke, Ahmad ke. Muhammad lah tu. Ahmad lah tu. Betul tu Wan. Jadi nama-nama juga penting. Itu macam apa ni, Aminah. Wah, itu Rasulullah kan Aminah. Dia pun senyum. Wah, Aminah. Bila panggil seorang-seorang disiasat daripada mahsyar nanti. Semua Nabi-Nabi akan berhimpun tau. Nabi-Nabi akan berduduk satu baris ni. Diketuai oleh Rasulullah. Semua Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi semua sedang melihat. Kita sedang dibicarakan daripada mahsyar. Dipanggil Muhammad. Muhammad bin Daud. Wah, Rasulullah pun senyum tengok. Wah, Muhammad datang. Nabi Daud pun senyum tengok. Wah, Nabi Daud. Macam tu. Dia ada link. Jadi sayanglah orang yang anaknya tidak ada nama Rasul dan nama Nabi. Nama Nabi ni banyak. Zulkifli lah. Macam-macam boleh masukkan. Itu contoh selingan. Jadi, quote of the day kita hari ini ialah kenapa anak-anak tidak mendengar, tidak mengendahkan teguran daripada ibu. Bahkan ada yang melanggar. Bahkan ada yang mendurhaka. Itu yang teruknya. Na'udzubillah. Kita ibu bapa jangan provokasi. Ini penting. Ibu bapa, saya selalu beritahu, Atuk selalu beritahu supaya anak-anak Atuk jangan provok anak-anak supaya dia jadi menderhaka. Sebab dia pergi dengan emosi. Ingat ya, anak-anak ni dia kecil, dia tak cukup ilmu, tak cukup pengalaman. Jadi dia tidak sama dengan ibu bapa yang umur 30. Anak kita yang umur belasan tahun ni dia tak cukup lagi. Kadang-kadang ibu bapa ni dia tak perasan anak dia tu masih belasan tahun. Dia ingat mesti berfikir macam dia 30. Ini satu kesilapan. Jadi kita kena jaga. Jangan provok anak-anak sehingga menyebabkan dia mudurhaka. Bila dia durhaka, dia dapat dosa anak kita. Kita nak ke tengok anak kita sedih? Kita nak ke tengok kita sengsara? Kita nak ke tengok anak kita dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Berat. Anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa ni berat. Tak masuk syurga. Ya, habis Syimas. Salam Tok. Tajuk apa kita hari ini? Kenapa anak-anak tidak mendengar kata-kata ibu bapa? Itu tajuk kita. Kenapa ada anak-anak yang tidak mengendah kata-kata teguran?
atau bimbingan daripada ibu bapa. Dia buat cara dia je. Kenapa? Why? Why? Tolong kongsi. Bismillah. Allahu Akbar. Nah, itu tajuk kita hari. Tajuknya mudah, ringan, tapi kebanyakan kita dia menyebut, anak-anak jangan durhaka. Durhaka itu neraka. Dapat seksa dunia lagi. Itu betul lah. Tapi kita sebagai ibu bapa, jangan buat provokasi menyebabkan anak kita mendurhaka. Itu juga satu kesalahan. Itu juga satu dosa kepada ibu bapa. Ya, pilih kasih sayang pada anak pun akan melahirkan anak durhaka. Betul kan? Atuk setuju. Sebab tu dalam mendidik anak-anak, jangan ada pilih kasih. Tapi dalam mendidik anak-anak, atuk ada pengalaman. 7 anak tahu. Yang A kena didik macam ni, yang B macam ni, tak sama. Cara mendidik pun tak sama. Tak boleh sama. Dan banyak hal tak boleh sama. Kecuali dalam soal ibadah. Kalau solat, wajib semua. Kalau rotan tak buat, kena rotan semua. Tak kira lelaki perempuan. Itu sama. Itu sama, kena buat. Ya, Noliza, tegur anak-anak tu boleh. Tapi menegur jangan sampai terjerit. Jerit, itu tak bagus. Betul. Menjerit itu amalan syaitan. Jadi tegur dengan syaitan. So, apa yang dapat? Dapat panggil syaitan. Itu kena jaga. Kena jaga. Jadi ibu bapa, kenapa ibu anak-anak sekarang tidak mendengar kata ibu bapa? Ada yang dengar. Bukan semua. Bukan semua. Tapi sedihlah kalau benda tu berlaku kepada kita kan. Jadi kita kena baiki. Baiki semula. Tak mustahil ada yang sedang mendengar ini, sedang berhadapan dengan situasi seperti ini. Tak kira dia dah dewasa ke, dah dewasa ke, muda ke, anak ke, baby ke, tak kira. So, tumpah kat mana? Tak apalah, nanti tak. Aku nak tak payah lapkan. Okey, nanti tak payah lapkan. Pergi sana. Dia tak payah habis live. Tak payah nak buat live dulu. Okey. Bye. Tumpah tu ambil air sendiri. Okey, jadi yang pentingnya jangan provok anak kita sehingga menyebabkan anak mudahaka kepada kita. Ada ibu bapa, atuk setuju sangat. Wan kata tadi. Jangan pilih kasih. Sebab ada ibu bapa dia terlampau protect. Yang 1 2 tu. Ada terlampau protect. Sehingga tak nampak baik orang lain. Oh, ini challenge. Ini cabaran. Ini cabaran. Terutama yang duduk dengan dia lah. Yang jaga dia, apa dia. Yang tu lah cukup cung sekali. Yang orang lain balik setahun sekali. Tak boleh. Orang lain ada kerja. Dia tak ada kerja dah. Orang lain ada bantu. Every month dia bagi kan. Bagi setahun sekali balik. Ataupun cuti panjang sikit balik. Dalam keadaan susah pun balik. Jadi kita kena terimalah hakikat. Yang anak jadi macam tu pun ibu bapa yang nak. Ibu bapa yang berusaha supaya anak belajar. Anak dapat keluar ijazah. Anak dapat PhD sebagainya. Dapat jawatan besar. Siapa yang nak? Ibu bapa yang buat. Sebab bila sudah dapat tahap itu, ibu bapa terpaksa bekerja, ada komitmen menyebabkan masa begitu sedikit untuk ibu bapa. Jadi dalam keadaan ini, ibu bapa jangan jadi orang kata upside down dari segi buat keputusan. Kalau dulu nak anak cemerlang dan dalam masa yang sama nak anak setiap hari ada di rumah. Mana boleh macam tu? Takkan semua anak nak kerja di kampung. Apa kerja kampung boleh buat? Contoh macam tu. Dulu suami menegur anak-anak guna IQ. Suami jenis nak marah anak-anak. Kena ubah. Betul lah Noliza. Betul. Betul. Jadi kita jangan hipokrit. Hipokrit kepada anak-anak. Ada ibu bapa yang kadang-kadang dia larang dia jangan bergaduh adik-beradik, sedangkan dia bergaduh dengan isteri depan anak-anak. Itu juga hipokrit. Ataupun dengan kawan-kawan ke apa ke, dengan jiran dia bergaduh, kemudian dalam rumah tangga mestilah anak-anak tu akan bergaduh. Ada juga ibu bapa yang kurang memuji, tak ucap sayang dan tak menzahirkan sokongan. Ini juga penting, yang perlu diambil berat oleh para ibu bapa, terutama ibu-ibu muda ni. Ibu 30-an ni ibu muda lah pada tu, ibu muda. Kurang memuji. Kurang memuji, kena banyak puji. Banyak puji. Banyak ucap kasih sayang apa semua. Sayang adik, sayang baby, kena selalu cakap macam tu. Supaya mereka akan merasai kenikmatan kasih sayang itu sendiri. Dengan menggunakan perkataan-perkataan yang betul, perkataan-perkataan yang sedap didengar dan sebagainya. Ini yang kita perlu tekankan. Dan satu lagi ialah mendiamkan sesuatu kesilapan dan menjadikan ia kebiasaan. Ini juga satu kesilapan besar.
iaitu tak tegur apa kesalahan yang anak kita buat sehingga lama kelamaan menjadi perangai dia. Oh, ini sedih. Ini sedih. Macam kita kata, contoh kita kata, lepas makan tinggal. Lepas makan tinggal atas meja. Dia sampai dia jadi suami orang pun dia buat panggil macam tu. Sebab apa? Dia dididik oleh bapa dia lepas makan tinggal. Lepas makan tinggal. Sebab apa? Ada orang gaji yang buat. Jadi sedangkan bila dia kahwin, orang gaji tak ada. Jadi bini dia lah jadi orang gaji. Ini tak betul. Ini tak betul. Tak betul. Saya takut bapa dan orang bawahan tanggungan akan buat laporan negatif pada Allah daripada masyarakat nanti. Benar sekali. Engkau boleh, bapa boleh masuk neraka tau. Kalau kau tak jalankan tanggungjawab kepada isteri dan anak. Kau rasa kau pergi masjid, pahala banyak, sedekah banyak. Tapi anak-anak tidak berpuas hati dalam banyak perkara. Menyebabkan pada mahsyar nanti anak akan tanya. Allah akan tanya kepada ibu bapa. Akan panggil. Siapa lagi yang nak menuntut? Menuntut apa kesalahan dilakukan oleh si fulan bersi fulan? Kejap keluar isteri dia. Terkejut dia tengok. Apa ya? Abang tahu tak? Dulu, masa dulu. Abang tak bagi nafkah. Selama 3 bulan gini-gini. Abang tahu tak? Betul tak? Kena kata betul. Ambil pahala kita. Ambil pahala. Nak bayar muka lain tak boleh lah. Kena bayar dengan pahala lah. Kemudian anak pula datang. Abang tahu tak? Abang tak pernah ajar saya solat. Tak pernah ajar saya baca Quran. Maka saya jadi macam ni. Saya nak tuntut dengan abah. Ambil pahala kita. Dengan jiran pula. Jiran kata, kau dulu selalu buatkan pokok rumah kau masuk rumah kita. Kereta kau parking rumah kita. Ambil pahala kita. Akhir sekali kita habis pahala kita. Akhir sekali masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Boleh jadi. Ini semua adalah hadis sahih yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Akhir sekali, sebagai rumusan, apa yang penting dalam soal mendidik anak-anak ini ialah fokus kepada ibadat. Fokus. Biar bertengkar kerana ibadat. Biar tegas kerana ibadat. Biar ibadat. Biar anak marah kerana ibadat. Biar anak marah. Ni marah kepada anak kerana tak dapat 10A. Tapi tak marah anak tak solat. Ini silap besar. Silap besar. Jadi kita kena tegas. Tak solat rotan. Itu suruhan daripada Al-Quran. Tak solat 7 tahun, 10 tahun rotan. 10 tahun rotan. Tak boleh. Dan umur belah-belah tahun kena halau dari rumah. Tak solat. Tak boleh. Kita tak buat. Bila kita tak buat, itu yang jadi huru-hara. Ibu bapa, anak-anak tak dengar ibu bapa sekarang ni. Jadi pertama sekali dalam asal solat, tak ada toleransi. Okey. Amalannya ialah soalan pertama berjumpa dengan anak-anak, dah solat belum? Itu soalan yang pertama. Bukan dah makan belum? Bukan. Soalan pertama, jumpa awal pagi, jumpa tengah hari, jumpa petang, jumpa malam. Abang dah solat dah? Tak apa, every day. Yes. Sebab Allah kata, jagalah dirimu dan anak-anakmu, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Ini tanggungjawab suami. Mesti perkataan pertama mesti tanya ialah solat. Dia solat. Kalau tak solat, jom pergi solat dulu. Rela jangan makan semua. Biar abang sudah solat dulu. Biar sampai tak tu. Adik sudah solat dulu. Atau panggil solat. Dan yang terbaik ialah solat jemaah di rumah. Sepatut laki-laki solat jemaah di masjid. Tapi paling tidak solat jemaah di rumah. Panggil anak-anak dan isteri solat sama-sama. Ini yang kita kena tekankan. InsyaAllah. Jika kita berpandukan kepada Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup dalam keluarga kita. Iaitu beribadat first. Solat dulu. Solat first. Daripada perkara-perkara lain. InsyaAllah. Anak akan dengar kata ibu bapa. Dan ibu bapa akan mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin. Dan insyaAllah kita berjaya menjaga anak kita daripada dibakar oleh api neraka. Itu tanggungjawab bapa. Tanggungjawab. Bukan tanggungjawab ibu. Bukan. Bukan. Jadi, apa yang penting kepada kita dalam soal untuk memastikan anak pada patuh pada kita ialah pastikan dalam soal-soal ibadah. Pertama dalam soal fardu ain. Fardu ain. Dalam soal-soal kekeluargaan dan sebagainya. Okey, dan juga ialah dalam soal halal haram. Halal haram, pastikan setiap sen duit yang kita buat balik bagi makan anak dan isteri, setiap satu titik darah yang terjadi dalam tubuh anak dan isteri ialah daripada sumber yang halal. Ini juga penting. Pertama, ibadat first. Yang kedua, rezeki daripada rezeki yang halal. Rezeki halal. Dan yang ketiga, elakkan daripada melakukan perkara-perkara maksiat dan mungkar di kalangan keluarga, khusus di rumah.
Khusus di rumah. Jangan ada karaoke. Jangan ada amalan-amalan yang lara yang boleh menyebabkan tak solat dan sebagainya. Hindarkan. Dalam masa yang sama, cuba praktis. Supaya kita bersedekah. Bagi tahu kepada anak-anak. Bagi sedekah. Bagi kepada orang miskin. Bagi RM1 ke RM2 pun tak apa dah. Jumpa. Mendidik anak-anak. Sedekah. Sebab sedekah ini punca yang besar. Sedekah ini segala-gala punca. Pintu segala penyelesaian permasalahan. Itu sedekah. Jadi kalau kita boleh amal daripada kecil lagi. Mendidik anak kita bersedekah. InsyaAllah. Dijamin dia akan senang dunia dan akhirat. Itu pahala sedekah. Jadi itulah. Ada banyak lagi lah perkara-perkara yang lain dalam soal-soal ibadah. Jadi pada atuk. Untuk mengelak daripada anak tak dengar ibu bapa apa semua ni. Anak tidak mendalami Al-Quran dan sunnah semua ni ialah. Yang penting sekali ialah ibadat. Dan punca rezeki kita daripada punca rezeki halal. Cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi besok. Semoga mendapat sedikit manfaat kepada anda semua yang mendengar dan akan memberi kebaikan. Menjadi panduan kepada anda semua. Suami selalu cakap, ya Noliza, ke anak-anak jangan melawan orang yang membesarkan kamu. Sampai sekarang anak-anak tak pernah nak melawan. Benar tu, kita kena nasihat anak-anak. Maaf tu. Dan terima kasih dan tazkirah pagi ni. InsyaAllah terima kasih banyak. Jadi cukuplah untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala